Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasya 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia dan lagi pelbagai keseksaan kerana menderhaka. Situ ni. Dan lagi pelbagai keseksaan kerana menderhaka, seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sekarang kita duduk kecek mengenai seksaan yang menanti perempuan yang menderhakai suami. Antara maksiat perempuan adalah menderhakai suami dia. Sebagaimana haram kebagai seorang anak menderhakai ibu bapa dan berdosa, begitu juga haram ke atas isteri menderhakai suami. Dan ada seksaan yang khas yang Allah Ta'ala beri kepada isteri-isteri yang menderhakai suami. Sebagaimana disebut satu cerita oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali wak mari satu cerita apa yang pernah berlaku. Dia cerita dia kata. Pada suatu hari katanya Sayyidina Ali, aku masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha ada bersertaku. Berarti dia dengan bini dia masuk temu dengan tok tua dia, iaitu Nabi. Maka tak kala aku sampai di pintu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, maksudnya siapa di pintu itu? Masuk ketuk pintu, Sayyidina Ali minta izin nak masuk dalam rumah. Ni antara adab kita dengan siapa-siapa dia pun, maka kena minta izin nak masuk dalam rumah. Sekalipun ia itu anak kita. Sebab tu dalam Al-Quran kata 3 masa. Jangan masuk dalam bilik orang 3 masa. Bila masa? Selepas maya Isya. Lepas maya Isya, jangan kita masuk bilik mak ayah kita. Jangan pakai masuk biar gitu tak minta izin. Kena ketuk pintu minta izin. Nah, kedua, ketika sebelum subuh, jangan masuk bilik orang tanpa kebenaran dia, kena ketuk pintu. Kerana ketiganya sebelum daripada zuhur. Sebelum daripada zuhur, maka minta izin nak masuk dalam bilik. Kenapa? 3 waktu ni orang berhak. Kadang-kadang kita akan dapat tengok pemandangan hak tak comel masa tu. Orang tengah tidur sebelum subuh.
Kadang-kadang orang tidur dengan isteri sebelum subuh, lepas pada isya. Maka waktu-waktu lagu tu kalau nak masuk bilik sekali tumpung itu mak ayah kita, maka kena minta izin. Begitu juga anak perempuan kita ataupun anak lelaki kita yang sudah dewasa, maka kita kena minta izin. Anak tino kita, jangan kita anak ambo tu gak nak masuk bilik dia, jangan. Minta izin juga kerana dia sudah dewasa. Lainlah bilik budak kecil. Orang tak balik lagi. Duduk kursi-kursi tak apa, kita masuk bilik masa-masa mana kerana tak ada aurat. Manakala apabila anak kita sudah dewasa, maka ada aurat tertentu tak boleh nak masuk. 3 aurat tak boleh masuk. Waktu aurat dipanggil. Waktu lepas isya, lepas subuh, patu sebelum zuhur. Maka adat dia Rasulullah ni nak masuk rumah dia kena minta izin. Sekalipun anak tino dia pun kena minta izin juga. Maka Rasulullah tanya siapa dia duk pintu tu. Maka Siti Fatimah menyahut, kami hamba beserta suami kami Ali. Beserta dengan tok laki hamba lah Sayyidina Ali. Kami datang hendak menghadap engkau wahai Rasulullah. Panggil Rasulullah. Maka tak kala dibuka ke pintu bagi kami, katanya Sayyidina Ali ayat cerita. Tiba-tiba kami mendapati Nabi SAW sedang menangis dengan tangisan yang bersangat teh. Tiba-tiba apabila dibenarkan kami masuk, katanya Sayyidina Ali, aku dengan bini aku tengok kata Rasulullah tengah berjerit. Berjerit selok. Jerit berat lah kata. Bukan jerit slow-slow, jerit berat. Maka aku bertanya kepadanya, biarlah aku menjadi penembus bagi engkau, bapaku dan ibuku, wahai Rasulullah. Katanya Sayyidina Ali apabila nak tahu gapo dia kah penyebab Rasulullah menangis itu, maka Sayyidina Ali sebut satu perkataan yang besar. Orang Arab kalau dia nak tahu satu-satu rahsia, satu-satu benda besar, maka dia akan sebut ayah dan ibuku sebagai tebusan dia. Nak tahu maklumat ni, nak tahu rahsia ni, saya rela tebuh ibu dan ayah saya sebagai tebusan untuk dapat maklumat ni. Orang Arab yang nak tahu benar tu. Satu perkataan dia nak tahu, nak suruh beritahu satu benda, dia kata siapa saya rela ibu dan ayah saya sebagai tebusan. Maka apa dia? Apalah yang menyebabkan engkau menangis ini? Dia nak tahu itu. Wahai Rasulullah, bapa mu menangis sangat-sangat ni? Ada masalah gapo dia siapa mu menangis gini? Maka Rasulullah menangis menjadi kebimbangan para sahabat. Adakah kesalahan berlaku ke? Adakah maksiat berlaku sehingga Rasulullah menangis? Maka Sayyidina Ali jadi bimbang. Apabila bimbang, maka dia pun nak tahu sebab dia. Maka sabdanya Nabi maksudnya, sesungguhnya aku telah melihat pada malam Isra' dan Mi'raj. Katanya Rasulullah, hamba tengok pada malam Isra' dan Mi'raj, beberapa orang perempuan daripada umatku. Aku tengok perempuan ini daripada umatku. Rasulullah kenal umat dia. Apa? Ada tanda-tanda umat dia. Apa dia? Di dalam kesesaan yang amat sangat. Kerana tersangat salah pekerjaan mereka itu. Aku tengok segolongan perempuan daripada umatku diseksa dengan seksa yang sangat berat. Kerana kesalahan dia sendiri. Itulah yang menyebabkan aku menangis kerana tersangat seksanya mereka. Maka kerana seksa itu terlalu berat, maka aku tupai menangis kerana takut dan kesian kepada orang itu. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
Wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan mereka yang engkau lihat? Lagu mana ya Rasulullah siapa menyebabkan mu menangis pemandangnya gapo dia mu tengok? Sesuai gapo dia yang dikena ke atas mereka sehingga kamu rasa begitu berat sangat ni. Maka wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan mereka yang engkau lihat? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, katanya dia nombor satu, dia tengok aku telah melihat seorang perempuan yang telah tergantung. Nya gantung di dalam neraka. Dah lah duduk dalam neraka tu seksa dah. Neraka-neraka ini satu lubang yang dipenuhi oleh api. Lubang tu kita bunyi lubang tak sedap duduk dah. Kemana kalau syurga pula satu taman. Bunyi taman tu suruh gembira dah. Nah, ni lubang neraka. Maka dahlah duduk dalam neraka perempuan ni tergantung dengan lidahnya dan api neraka yang amat panas dituai ke dalam tekuk dia. Gantung dengan lidahnya, tarik lidah gantung. Nondeng-nondeng, maka tak cukup dengan tu api neraka dicuah dalam perut dia. Lagu mana tak tahulah. Kita baru api pun terpetak, baru api setuh, baru api pun setera sakit. Cutera telai baru api, geluk-geluk lagu mana perasaan. Air panah pun silap teguk pun tak boleh nak berkecek dah. Suara-suara melecu dah. Kalau api neraka tu tak tahu nak katalah kesakitan dia. Gapo dia salah dia ni? Orang Tino ni siapa kena lagu ni? Lepas ni dia akan sebut. Kedua, dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambut dia pula, nya senjuh rambut. Tak pakai pakaian orang Tino, tak. Dalam api neraka lagu tu lah. Hidup tak serupa hidup, mati tak serupa mati. Digantung rambut dia. Dan mendidih otak kepala dia bunyi gelegok. Tak tahulah panah. Kita panah sikit pun, duduk tepi puyuk pun kita rasa panah dah. Tiba-tiba perempuan ni seolah-olah kena panggil hidup-hidup, digantung sebelah kepala gelegok otak dia. Ketiga, dan aku telah melihat seorang perempuan yang tergantung dua kakinya di dalam keadaan terikat lagi terlitup. Gantung kaki ku alik belakang. Para malaikat yang menyeksakannya telah mengeluarkan kedua tangannya daripada pihak belakang dan melomorkan minyak tanah pada badannya dan dituai ke air yang panas ke dalam tekuk dia. Ikat gini, tangan kat sebelah belakang lagu ni, gantung kaki, kena seksa. Keempatnya, dan aku telah melihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya. Nya gantung ni. Gantung di susu dia. Dan buah zakum. Buah zakum ni buah di dalam api neraka. Pokok zakum ini ada satu pokok. Di dunia ada lagi. Pokok ni satu jenis pokok ni dia berduri lagu tu. Kepala dia macam kita tengok ni muka macam muka manusia duk gitu. Macam muka korok lagu tu, kepala duri lagu tu. Ni. Buah zakum. Ta'amul asim, makanan bagi orang yang berdosa. Makan buah zakum tu hacur lebu habis ni orang-orang dia ni. Masuk ni hacur lebu dia akan tarik semua duri dia akan tarik habis. Hacur lebu. Tak si makan seronok makan lapar. Makan pula seksa juga. Dituai ke dalam tekuk dia zakum, buah zakum. Zakum adalah sejenis buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Tajam berduri dah pula. Apabila seseorang memakai buah zakum, nescaya menggelegoklah segala isi perutnya, gelegok. Otaknya dan gusinya, dan terkeluarlah lidah api daripada mulutnya kerana terlalu panas.
Kita kalau makan Maggi ramen panas dah, nyango tak tubi api lagi. Sekalipun ngepeng tubi api, tapi tak tubi api lagi. Nah, ni makanan ni api ni, apabila ngango tubi api, napa lulu napa. Tak tahu lagu mana rasa tu. Yang kelima, pemandangan hok Nabi tengok bagi seksoal kepada perempuan. Kita nak cubit orang tino tak tergamuk. Kita tengok bini kita terkepit pintu, kita rasa sedih dah. Kita tengok bini kita rebah, kita bimbang dah. Pas lagu mana akhirat kalau orang-orang tino kita duduk lagu ni. Lagu mana perasaan dia? Oh, setu lagilah gelisah. Sebab tu Nabi sangat sensitif. Lebih-lebih lagi azab ini kepada perempuan. Perempuan ni makhluk lemah dah, tetapi ada bab dia jadi tak dengar kata. Maka Tuhan seksa dia kerana keras hati dia. Lagu ni maka Nabi menangis senangis-nangisnya. Kelimanya, dan aku telah melihat seorang perempuan yang tergantung di dalam keadaan memakai dagingnya sendiri. Dia tergantung, dia duk makan daging dia. Dan api dinyalakan daripada arah bawah dia. Api duk bawah, lu, dia duk makan daging sendiri. Tak tahulah apa supaya gila dah. Maka pemandangan di dalam neraka sangat menakutkan. Kalau kita tengok cerita hatu tu takut dah. Cerita hatu pok kita kalau tengah hari berani tengok tengah malam tak gagal. Tu takut dah. Maka dalam neraka pemandangan sangat menakutkan. Dan aku telah melihat pula seorang perempuan tergantung dan para malaikat menambahkan kedua kakinya kepada kedua susunya dan kepada umbung-umbungnya bersipu dia tu. Duk gini. Ikat kaki belik lagu ni, kaki duk kat atas lagu ni dia belik. Ikat. Dan kepada umbung-umbungnya dan dijadikan di atas badannya itu beberapa ular. Ikat lagu tu, kaki sipu dengan tubuh lagu tu. Ikat maka diletak ular kala hal keadaan memakai daging dan meminum darahnya. Ular kalau duk makan daging dia, duduk ketik bisa dia. Ketujuh, dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung dalam keadaan buta. Kita tengok orang buta lah ni kehidupan tidak teruruh. Jalan orang suruh kanannya, bahaya kiri orang suruh duduknya, bangun. Tak tahu alik ilir, alik jatuh. Tuli dan kelu. Dolah buta. Kalau buta dengar tak apa, tak dengar langsung. Lepas tu nak kecek pun tak boleh. Tutup belaka, tak tahu gambar supaya duduk dalam hutan dah senyap ya. Mata tak nampak, telinga tak dengar, mulut tak boleh nak kecek. Tak ada rasa nikmat langsung. Di dalam karung api neraka, dolah buta, bubuh dalam guning api neraka pula. Beratnya tak tahu lagu mana. Kita kerja ni orang pun dalam guning pun rasa nak nyawa tak boleh. Dan di dalam keadaan terkeluar otak daripada kepala dia, bersembuh otak tubik. Mengalir ke dalam hidungnya dan seluruh badan dia tubik. Otak dia gelegok. Amat busuk bau dia, bau tak rasa nak royak. Dan di dalam keadaan terputar-putar seperti terkena penyakit yang teruk. Jalan kosi, nyota kotin. Nyasau orang tua panggil. Tak tahu nak tahu kat mana. Berat sekali dia nampak berjalan muta-muta, tak tahu alik-alik jatuh kerana seksoan dia. Kelapai, dan aku melihat pula seorang perempuan yang tergantung di dalam keadaan dipotong daging badannya daripada hadapan hingga belakang. Disiap daging dia. Daging dia supaya kita buat kebab lagu tu gantung, kita siap. Daging depan, daging belakang daripada segala anggotanya dan dengan gunting api neraka. Perut gunting ambil isi lagu mana. Terawak sekali buat kita, nak rasa sekali. Gantung hok mana tak dengar kata, gantung sore, kita pun ambil gunting, pada gunting sikit sore, ambil curi gunting. Sedap ada rasa. Dalam neraka sakit lagi tu hai buat. Kalau biasa yang mau kepik gunting tu biasa, macam dok koya lah.
dalam neraka ni tu hewak sakit, tak boleh nak kata apa dia. Kesembilan, dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya hitam ke seluruh mukanya, gelak gelemak, dan juga kedua susunya, ni dada dia, dan api memakai isi perut dia, beruk api, guling-guling. Ke-10 pemandangan hok Nabi tengok pada malam Isra' Mi'raj. Nabi tengok banyak lagi, tapi hok Nabi sebut kepada kita sebelah jenis seksaan. Banyak lagi sebenarnya hok di dalam api neraka. Hok kita tak boleh nak tergambar lagu mana jenis seksaan dia. Dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi. Tuhan tukar kepala dia jadi kepala babi. Digantung tubuhnya, dan tubuhnya seperti tubuh keldai. Hak ni Tuhan tukar terus muka dia dan tubuh dia. Tubuh serupa keldai, kepala serupa babi. Dan di atasnya beribu-ribu warna daripada azab. Tubuh dia tu serupa orang bekas kena gocoh lagu mana lebay situ, suka situ, macam-macam jenis azab hak dia rasa. Ke-11, dan aku telah melihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing, muka supaya, dan api neraka masuk daripada arah bawah dirinya, yakni daripada punggung, api neraka masuk ke punggung dan keluar ke mulut. Dia jadi supaya anjing, api neraka tu masuk ke punggung, tubik ke mulut. Tak tahulah lagu mana. Kita duk tengah bakar ya, nampaklah baru atas tangan kita. Seminggu duk nampak cating panahnya. Hak ni masuk tubik tak tahulah perasaan dia. Dan para malaikat memukul kepala dia, katok kelekuk katok dengan malaikat katok. Kita kalau gocoh 20 orang likung kena katok di kepala pening dah kita. Ni malaikat duk katok kelepuk kepala dia, api neraka lagi masuk. Dan badannya dengan pemukul daripada api neraka. Pemukul tu daripada api dah. Bukan pada kayu, api dah kelepuk. Ni seksaan kepada orang perempuan yang derhaka kepada suami. Lagu mana derhaka dia? Dia sebut. Derhaka lagu ni lah habuai dia. Kata Sayyidina Ali lagi, maka Siti Fatimah radhiyallahu anha berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, maka apabila Rasulullah yak cerita lagu tu, anak tina dia tak tahan dah. Bangun caca. Saat ni dia dengar bila-bila duduk tu. Apabila Rasulullah yak cerita tu sudah bangun caca, tak tahan dah dia ni. Tak tahu tak boleh tahan nak perasaan dia, maka bangun caca. Bangun caca. Maka ia berkata, wahai kekasihku, ayah dia lah, wahai cahaya mataku, khabarkanlah kepadaku apakah dosa mereka itu hingga berlaku pelbagai keseksaan ke atas mereka. Sayyidina Fatimah rasa bimbang selalu sebab Nabi sebut semua perempuan. Masalah, maka Sayyidina Fatimah rasa bimbang, takut-takut dia ada perangai lagu tu. Sebab tu kita kalau nak ikut Sayyidina Fatimah, biar rasa bimbang sikit. Hak ni apabila dengar cerita ni, bukan hamba tu. Itulah kakak tu, hak depan rumah hamba lah. Hak situ lah, hak sini lah. Kita tak pernah sebut. Jadi takut-takut kita ada perangai tu, maka cepat-cepat buai daripada diri kita. Cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta maaf dengan suami kita. Kita takut apabila suami kita tidak maaf, kita derhaka kepada suami kita, sekalipun kita rasa bangga, kita boleh jawab. Kita jawab kata-kata suami kita, berjawab mulut suami kita, kita perlekeh suami kita tak dengar kata suami kita. Ada perempuan sekarang rasa bangga. Saya jawab suami saya. Kadang-kadang dia panggil suami dia bewok lah, kambing lah, macam-macam lah. Macam-macam yang panggil kepada suami dia. Kadang-kadang suami dia kata, awak tak usah tubik lah rumah. Tubik juga tak dengar kata. Awak pakai jangan duk beriah sangat ya depan orang jatuh. Tak dengar beriah juga depan orang jatuh. Ni.
Maka Sayyidina Fatimah rasa bimbang, bangun caca dia tanya Rasulullah. Sayyidina Ali muka dia orang jatuh deh, teh sikit. Sayyidina Fatimah rasa bimbang sebab semua orang tino belaka. Pemandangan ni Rasulullah tengok khos orang tino saja. Hak seksa orang jatuh lah. Ni seksa orang tino khos untuk orang tino. Maka Sayyidina Fatimah bangun caca nak tanya benda semua. Maka gapo dia dosa wahai ayahku, dia kata sehingga orang ni jadi lagu ni. Saya bimbang takut-takut saya buat benda-benda lagu ni. Maka sabda Nabi SAW maksudnya dia nombor satu kata, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu adalah mereka yang tidak mahu menutup rambutnya daripada pandai oleh laki-laki yang lain daripada mahram dia. Kita ada bini kita tak tutup telekung, tak pakai telekung, rambut dia dedah kepada orang yang tidak berhak untuk tengok. Kalau adik-beradik dia tak apa. Kalau mak ayah dia tak apa. Suami dia tak apa. Tetapi dia tayar rambut dia kepada orang lain, orang yang tak boleh tengok rambut dia. Haram hukum dia kita melihat rambut perempuan. Maka apabila haram melihat, haram juga kepada perempuan mendedahkan rambut dia kepada lelaki yang ajnabi. Dia nak pakai telekung, tak asyik pakai telekung, terpulang kepada dia. Hak penting jangan lelaki lihat rambut kita. Contohnya di dalam kampung ni semua orang tino belaka, maka tak payah pakai telekung sebab orang tino belaka. Tak asyik pakai telekung pun tak apa. Lah ni sekarang ramai laki-laki keluar sikit nampak rambut kita. Tak puas lagi, kita tayar pula rambut kita, seluruh dunia boleh tengok. Tengok dalam TikTok, tengok tayar dalam lagu ni. Maka orang tengok rambut kita, berdosa lah. Sekalipun kita bangga, YouTube bayar 1 juta tengok. Nah, kita bangga boleh pitih 20 pun. YouTube kita hok haram, maka berdosa sebanyak tu lah. Kena apa dia? Nya gantung Tuhan, ambil rambut dia digantung di akhirat. Pakak tengok belaka, mu nak tunjuk sangat. Kerana mu nak tunjuk akhirat, mu nak tengok sangat. Akhirat kena selalu. Kedua, ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Lidah dia tergantung. Dituai ke air panah ke dalam tekak dia, itu adalah perempuan yang menyakiti suami dia. Berapa banyak perempuan sekarang bercakap kasar dengan suami dia. Melawan kata-kata suami dia. Mengeluarkan kata-kata kasar ketika suami dia pulang ke rumah. Berjawab mulut. Dolah tak masuk, kita kata apa tak masuk. Malah. Saya malah masuk. Begini. Rasa bangga pula jawab kata-kata suami. Suami royak lagu ni, ya royak lagu ni. Nak benar semacam. Berjawab mulut semacam. Maka suami dia makan hati semacam. Senyap tok laki dia. Allah sabarlah suami isteri hamba. Muka comedoh tetapi mulut ya Rabbi lezanya lah. Kena fire semacam hamba. Dia supa atromeng, hamba supa raksasa. Mari kelik rumahnya fire selalu. Moyok selalu. Jadi suami-suami kelik rumah moyok. Tak si kecek lah mana. Bosan, muka masa. Isteri dia tamu buat apa be masa. Tahu tak sedap duduk rumah. Bapa suami-suami sekarang suka duduk di luar. Suka berbual dengan kawan-kawan. Kerana dia mendengar perkataan manis belaka. Ya buang ngasai dia sukanya lah. Kelik saja ke rumah, masa selalu. Bapa? Kerana mula-mula buka pintu rumah, nya sembuh dah dia oleh isteri dia. Supa ular kapok dah. Bini dia cak ular kapok, buka pintu tu. Kelik dah kakak ni. Kelik dah kakak ni nya sembuh. Mojo itu buat kakak sup ya. Apa tu? Pergi buah lagi. Pukul berapa dah ni? Nyo kata tak ada. Kawan ni tak kelik buah apa? Macam-macam nyo kata. Bukan kata kelik assalamualaikum be. Mama apabila tok bini dia, tok laki dia wisale, jawab salah. Be nak minum air be, kita nak buat air be. Beltih ke sedap ke tu.
Suami kelik rumah senyum. Kelik pejabat tu tak singgah pak lain. Bak apa nak dengar perkataan isteri dia hok indah-indah. Kelik rumah tu nak dengar apa dia? Bel apa kau kita nak air ni? Allah abang penatnya cari rezeki halal nak pergi makan kat hamba. Tidak kau suami suka kalau lagu ni. Ni kelik buka pintu ni. Mana muka serabu. Allah selalu kecek sopo rima. Keturunan panggil mana kecek ni. Oh, ngau orang lain boleh kecek manis. Dengan saing-saing dia boleh kecek. Awak gugur. Kecek bukan main lah. Nah, tapi kalau dengan suami enggak Allah Rabbi. Maka akhirat ni. Tuhan wak gini kepada dia. Kerana apa? Wak sakit hati suami semacam. Nyomapuh suami dia. Dapat saing-saing dia. Nama? Siap oyak kata ni suami hamba. Ngaji bodol tu. Ya gitu. Selok suami dia kata memang hamba tak ngaji bodol tu pun. Dia mau ngaji tinggi pun. Oh nyanyo lagu tu. Wah sakit hati suami dia. Ketiga perempuan yang tergantung dua susu dia. Itu adalah perempuan yang memberi harta suaminya tanpa keizinan. Ambil piti harta dia, ambil piti bintuk laki dia. Wak pergi joli, wak pergi shopping tak pergi minta izin. Beratnya curi harta bintuk laki dia. Selok kawan tu tak cakap ipung. Guna. Tidak saya wi piti kat awak kemarin. Bila abang tak ingat semacam abang lo ni sekat wak kerja banyak. Rasa abang wi malam 500. Tak ada apa pergi joli tu tak ada apa. Nyanyo kau tok laki dia. Dan perempuan yang tergantung dengan dua kakinya di dalam karung api adalah perempuan yang keluar daripada rumah tanpa keizinan suami dia. Ingat kita dia nak jadi bini orang, kita kena ingat tepat kita dalam rumah lelaki. Ni kita supaya bukan bini orang. Jalan kau tu, jalan kau ni, minta izin. Dok sekali pun. Hei, kita ni bini orang. Apabila bini orang, kan nak nikah sangat. Hei, kau dok nak jadi isteri tu gapo? Kau isteri ni supaya zaman kita tak menikah. Dok. Nak gelenyah, nak menikah sangat. Kenapa hei? Apabila kita jadi bini orang, rumah kita adalah tempat kita. Nak keluar, kena minta izin. Haram keluar rumah seorang isteri. Suami kita tak ada. Tak ada pun kena duduk situ. Sebab apa? Kerana isteri itu adalah muka suami. Kalau tubik kosi orang kata, bini dia. Sopo ngah tak ada tok laki. Gi gelenyah kau tu, gi shopping kau tu, tempat tu gi gelenyah, tempat ni gi gelenyah. Weh, tak ada tok laki ko. Malu muka tok laki dia. Klik, bini demo tu. Kita kalau dengar lagu tu lagu mana? Kita duduk tengah makan nasi kabar-kabar, saing kita royak. Aku nampak kata binimu kata duduk main badminton lah. Duduk main sukan lah. Duduk main terbal lah. Lama. Duduk pergi shopping situ lah. Tidak kau kita berah muka. Supaya tak reti pandai pera bining ni. Lainlah kalau ada hajat minta izin kau beli barang mungkin. Ni tak ada minta izin gapo-gapo. Gapo dia balas dia. Tuhan bubuh dalam guning. Ikat kaki bubuh dalam neraka. Siapa dia buat lagu ni? Tok laki dia. Dok Tuhan buat. Bapa Tuhan nak marah sangat. Tuhan ke suruh taat kepada suami. Berarti kita tak dengar kata suami. Bukan kita tak dengar kata suami sebenarnya. Tak dengar kata Tuhan sebenarnya. Tuhan suruh ke? Hamba malah taat kepada dia. Dia kubai juga tok laki hamba. Dia mau taat ke suami. Ni kerana suami. Kau kerana Tuhan suruh. Kalau dok badi lagu tu gak sudah lah. Dia tak taat hamba malah taat juga. Gosok kali sama-sama terjun neraka. Biar badi terjun neraka. Ngangai orang Tino ni jawab. Bon neraka ni pih ya bagi pok dia. Dia mari Syekh Rabbana kita kata kecek molek gak dengan tok laki ni. Nak ke masuk neraka. Moga neraka hok demo tu gak. Boleh wi gak ambo lah. Nak wi apa putih ikut ambo. Orang Tino nak kata lagu mana dia mari Syekh Rabbana dia. Nampak yang lembut tu dia mari Syekh dia gak. Puan masuk atu dah awak jangan kecek kasar dengan suami awak. Kasar, ambo semacam kasar. Demo tak kasar. Sudah jawab tadi. Pakasnya urus sekali, duk tekel lagu tu suami. Suami tekel semacam. Sebab tu orang kalau nikah setahun dengan orang nikah 10 tahun lain dah perangai dia.
Cu tengok, tak banyak dah kecek senyap masuk dalam rumah, tak sahur gitu ya. Pakai masuk makan. Royaklah kecek gajah rimau pun makan, tak ada perasaan lagu tu. Berat belenjo air liu gapo dia tak sapu pakai tidur menerak, tidur rata lagu tu ya. No. Ya pukul 10 tahun supaya masuk jara dah. Kena torture tiap-tiap hari. Jadi lagu tu tok bini, tok lelaki. Luar, oh jangan. Luar dia CEO syarikat. Orang duk poh tapak tangan dia belakang. Dia ketua hakim. Dalam rumah. Bini kata, "Bel gimana tu, Bel?" Senyap. Ketua hakim kau. Senyap. Ketua polis, tok guru silat gayung. 9 gelengge kalau klik rumah. Bel. Nak gimana tu? Ada saja. Tok guru silat takut kop ini dia. Perempuan punya pukul. Silat dia tu biasa lagi. Adapun perempuan yang tergantung dan memakai tubuh dia, duk makan daging dia duk makan daging dia sendiri macam orang gila lagu tu. Sedekah api neraka menyala-nyala daripada pihak bawahnya, duk perangak dia. Macam duk pakai je lagu tu. Perempuan yang menghiaskan tubuhnya bagi orang lain dan tiada memperhiaskan bagi suaminya. Allah ni berat sungguh. Tanyalah mana-mana tempat pun lagu itulah perangai perempuan. Tubuh dia berhias untuk orang luar. Kok kita takut kerja pejabat, jadi cikgu, jadi pegawai, jadi gapo, pakai baju comel-comel, spray wangi-wangi, pakai gata, pakai gapo pergi pejabat, tunjuk ke orang pejabat. Kelik rumah pakai kain sarung sekat dada, bau busuk bangar. Nampak rambut juga beg tak say tunjuk kok suami dia, tunjuk kok saing pejabat. Boleh pahala kau lagu ni. Ni bahaya ni. Orang tino kalau dia tubik luar, fitnah dia banyak. Jadi bendahari, jadi SU, jadi goni. Masuk dalam bilik bos, senyap-senyap. Dah lah pakai skirt pula atas pula. Alik bawah tak pakai gapo satu. Weh lo, rumah pakai lagu tu kau. Dok. Rumah pakai baju transformer. Nemo, menaling tok laki dia tengok. Tapi baju hok comel-comel tunjuk ke bos dia. Pukul 3 malam bos dia telefon. Hello. Mari kita ada mesyuarat di planet Pluto. Oh dia telefon. Baik, kita kena pergi mesyuarat di planet Pluto. Malam ni kan malam Jumaat. Abang makan tukar ali, nyepak ali, nyetak bah, hamba makan belakang dah. Nama, screwdriver, nak suruh kerah ni, nak suruh jadi molek ni kata, awak nak pergi ke pejabat, tak boleh, hamba musyawarah bah. La ilaha illallah. Masa menikah dulu abang bayar, boh awak tak bayar mas kahwin ni. Ya awak pergi taat ke dia. Ada syarat aja kau taat lebih daripada suami. Abang tak benar izin. Tak boleh bah, kita kena pergi bah. Gitu ga abang dia mucu. Hancur lembek. Kawan tu nyanyolah ke dia. Nampak? Berat. Lepas tu boleh pahala kita rasa. Orang perempuan lah ni menganggap taat kepada suami itu kebodohan. Lah ni. Lebih-lebih lagi ada hak mana aja taat tu biar padai-padai kat kita. Kita ke orang moden, orang bijak, orang mengaji tinggi, kita doktor, kita profesor, nak taat ke dia. Dia SPM pun niru. Nampak? Nak taat kepada dia. Jadi pening. Orang kaya bijak-bijak tetapi ikut fikrah orang kafir. Duduk aja muslimat kita lawan suami. Satu kemodenan, satu kehebatan boleh lawan suami. Tapi Nabi aja, Islam aja, jangan lawan suami. Kita bijak setara mana, pelajar best student di seluruh dunia. Dapat nombor 1 kita. Di seluruh dunia kita paling pandai sekali. Suami kita pelajar paling bodoh sekali. Nampak di dunia pun wajib kita kena taat kok suami kita. Ada kumpulan mengaku ajaran Islam, ajar lawan, ajar sama taraf. Kita kena berani enggak? Berani jawab mulut kat suami tu. Suami kita ni hanya ajar lagu ni. Pakai telekung, pakai jubah, ajar bertentangan dengan hak Nabi Muhammad ajar. Punah. Jadi orientalis, jadi sister in Islam. Mitok sama rata di antara lelaki dan perempuan.
Oh, pelik-pelik. Kita kena keluar rumah. Orang tino jangan ajar duduk dalam rumah. Keluar rumah. Jadi bodoh duduk dalam rumah lagu tu. Jadi kuno. Sudah. Ya ajar keluar rumah. Apabila keluar rumah, hilanglah perasaan malu daripada perempuan-perempuan kita. Biar dia rasa selamat, rasa tentera, rasa aman berada di rumah suami dia. Lah ni duduk dalam rumah, serabut perut. Nak tobek pacerah kata, nak cari gapo Islam ajar kata jangan duk tobek, nak tobek juga. Apa jenis? Ni terpengaruh dengan otak diri mikir. Mau puas. Puas jari-jari tak apa ni tiap-tiap hari, tiap-tiap malam duk tobek, duk gapo. Suami tobek muka cari nafkah, cari pitih sama seria, buat kelik kok kita. Tak payah kerja dah kita duduk rumah ya. Ni ada orang suruh kita keluar. Sebab tu Nabi kata apabila Dajjal mari, ikatlah tangan dan kaki perempuan-perempuan kamu. Ikat kaki bini kita, ikat tangan anak tino kita, ikat kaki kakak kita, adik kita, mak kita, hak tino atas rumah kita ikat jangan tobek. Sebab apa? Sebab fitnah Dajjal sangat menarik sehingga kalau ni tak siapa Dajjal lagi, anak buah Dajjal baru. Mari kepok. Bukan kata anak tino, mak tino pun gelenyar juga duk joget TikTok lah. Mak cik duk joget. Joget TikTok, koya anak nikah dengan Korea. Tuan tu supaya kena sepak muka. Oh, jangan. Semua status dalam handset dia Korea saja. Tengok muka sebenar, subhanallah. Nampak macam besi karya. Tahu besi karya? Karya mutu tu ke? Besi karya mutu tu berat, tak ada apa lah dia. Hak tu Dajjal tak mari lagi. Anak-anak tino kita terpengaruh dengan fitnah yang sangat besar. Orang jatuh, kubel-kubel dia juga. Tapi Nabi tak sebut lagu tu. Kita tahu orang jatuh, kubel juga. Tetapi apa Nabi sebut khah? Kalau apabila Dajjal mari, tutup pintu. Takut orang tino nampak dia. Apa? Fitnah dia sangat hebat. Anak-anak buah dia pun Dajjal, kita tak cakap nak jawab dah. Mari kepok sebutir pun, hak pakai telekung jangan pergi peluk. Weh, rasa marahnya kita, rasa sensitifnya. Ke ada, ke hari tu dia. Orang pakai telekung. Muslimat kita pakai telekung. Dia peluk di Korea. Dia peluk seorang. Tegak honi, dia peluk, honi, dia peluk. Oh, pelik sungguh kata. Tak ada apa. Lepas tu Korea pun mati. Berkabunglah dia. Boleh-boleh bawa Maggi so. Berkabung kerana artis yang ia minat tu. Nabi sangat bimbang dengan perempuan-perempuan. Kita nasihat tak dengar kata, dok rasa dia pijak, dok rasa dia pandai, dok rasa gapo. Dia ni jenis ikut perasaan, ikut nafsu, mudah-mudah benar lagu-lagu ni. Wak mari kakak semak sikit kak. Tak ada apa. Jahat tak apa. Kape tak apa. Tak berjawi tak apa. Tak mandi junuk pun tak apa. Asal dia semak. Kena baby face pula kak. Kita ni muka-muka super nyepak. Tak ada orang minat. Muka baby face pula. Jahat pun tak apa. Berzina tiap-tiap malam tak apa. Saya minat dia. Tepek tu kak dalam rumah. Tepek dalam bilik gambar Korea. Dia super bayar. Tahu bayar Korea? Bayar, tahu bayar? Orang Korea kali bayar dia, warna gelap ke? Wah, super bayar dia. Nampak lagu tu. Adapun perempuan tergantung dengan kedua kakinya tambak kepada kedua susunya. Dan kedua susunya tertambak kepada umbung-umbung. Duk ikat lagu tu. Melipak lah tu. Dan dijadikan baginya beberapa ekor ular kalau makan daging, minum darah dia. Adalah perempuan dalam dunia itu tidak mahu menyucikan badan dia. Duduk dengan tok laki bau supaya setel bau. Tok laki tak cakap beli dah minyak atas. Apa awak bau lagu ni? Mandi tak si. Tak cara bak mandi junuk. Periuk bila. Gapo tak bila. Ada tu periuk bertidur. Tak si mandi lagi Basi basi. Basi lagu mana boleh basi. Sedek kalau mandi kena semaya. Tak apalah. Ngarut belakang. Tak reti cuci badan. Ketika mari kotor, duduk sebelah bau, Allahu Akbar, sopa kambing neruk. Biasa dengar kambing neruk ke tak? Ya kambing ni ada sejenis bau yang keluar daripada tubuh kambing dipanggil neruk, bahasa Kelantan panggil. Allah kalau bau hak ni enggak seloklah kita. Orang jatin no. Tapi kalau tubik luar, jangan spray situ, spray sini. Kalau duduk rumah, subhanallah. Kalau silap tepuh sikit sudah menekat di tubuh kita tak ada apa dah lah.
Tak reti nak basuh badan, cuci badan tak reti. Tidak mahu mandi junub. Sudah. Sebab tu Nabi kata air sembahyang dan mandi itu adalah amanah. Sebab tak ada beza. Kita tak mandi junub, tak ada nampak. Tak beza. Kita tak ambil semaya tak ada. Tapi kita kena amanah. Sejuk setara mana kena mandi weh. Ni ada tak apalah weh, tak apalah. Gosok kali tak semaya subuh. Bapa malah mandi junub sejuk. Ni dia lah belakang ni. Mandi junub, mandi hik pun tak reti, nipah pun tak tahu alif jatuh dan meringai-ringai ke sembahyang. Berkait dengan sembahyang. Ada pun perempuan yang tergantung dalam keadaan kelu. Bisu. Botol tuli berada dalam karung api neraka, perempuan yang melakukan zina, berzina dengan laki lain. Bapa jadi berzina. Bini kita necak pergi zina ke tak? Dia ada mukadimah dia. Bapa mukadimah dia, kita benar bini kita tubik. Jodoh dah tu mukadimah dah tu. Tubik dia pergi pejabat, tubik dia bersosial, tubik dia gapo, kenalah jatah. Apabila kenal jatah macam-macam lah. Kalau bini kita duduk rumah, tak mungkin lah. Goliknya, tak ada bini kita jadi necak, masuk atu pun necak. Perok pergi zina. Mana boleh kalau duduk rumah. Lepas tu kita dah lepas dia pergi kata, pas orang tino ni kena kecek sikit kak. Dia tak tahu dunia itu menipu dia. Kena air pening kak. Dia minum air teh, dia mau bubuh obat kak. Jadi gila lah dia nya. Pas mula kata, saya orang lelaki kena dia. Sebab itulah dalam ayat Quran, kalau bab zina, Nabi sebut orang tino dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Bapa sebut perempuan dulu. Dia punca. Tak sah lah. Kalau tak jaga perempuan, aktiviti zina tak boleh nak buat guana. Tak boleh nak kawal. Tak suruh kawal lelaki, kawal tino ni. Ajar duduk rumah belakang orang tino, tak berpelesere. Ngamuk, ikut langkah dia. Hak penting tino jadi garik panggil. Gip gerak koseh-koseh, tak ada. Kalau duduk rumah belakang, tak jadi koseh lah. Dan ditambah kepada batal leher. Kepada batal leher suaminya. Lagu mana? Dia berzina, tobik anak. Apa anak kita comel lah ni be? Oh, abang makan kolagen kali. Apa dia berzina dengan orang lain? Kejut untuk laki dia warna black. Tobik anak warna putih je, black and white lagu ni. Kata abang ni makan obat kali jadi comel anak kita. Dia berzina. Lepas tu dia tambah anak tu kata anak tok laki dia. Oh, menipu kau nyanyo tok laki dia. Tok laki dia pergi kocok tiap-tiap hari. Orang zaman dulu ada lagu ni. Ni orang zaman dulu. Kalau orang tepi patah kat Allahu Rabbi nyanyonyo lah. Ambo ni biasa duduk tepi patah juga, muka orang patah juga. Dulu kalau orang patah tu keluar nelayan 3 bulan, 7 bulan buat kelik ikan. Anak tubik-tubik bini mengandung. Tengok anak belai muka lagu lain, separuh muka Wolverine, separuh lagi Profesor X. Wah, jadi pelik lagu. Jadi pelik lagu tu ya. Jadi mengaruh lo ni kesedaran agama tu banyak kurang dah nah. Ada pun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi, badannya seperti badan keledai, adalah perempuan sangat-sangat mengadu dan amat berdosa. Ngadu tu gak jumpa tu email ambo tak boleh makan bini tok laki ambo sepak teraje. Tipu kohong pun. Padahal dia berjawab mulut kesek kosu, nyo sekeh pala tok laki dia nyo kepik pitu apa tak ayat ya kepik pitu pala tok laki dia. Macam-macam nyo njek apa, nyo ambil lesung katok atas pala tok laki dia, nyo bubuh dalam mesin basuh, nyo basuh tok laki dia spring motaligak apa. Duk dusta duduk mengadu wak nyanyo kepada tok laki. Malu tu gak tok laki tak tahu alik jatuh. Ada pun perempuan seperti rupa anjing, masuk menerusi mulut, masuk api, keluar kok dubur dia apa semua. Perempuan yang sangat berdeki. Sikit-sikit cuek. Tadi kita jumpa saing kita, dia kata dia baru beli ya rata. Rata kecil ya dia kata. Adalah tempat gini. Tupak dakak. Berapa sekeping? Adalah 30,000 beli kita deki tengok dia Nampak deki. Tengok jiran beli kereta nyo paksa tok laki dia. Allah berdeki.
Macam-macam perangai huduh dipanggil. Deki manusia. Banyak deki mendeki itu membawa kecelakaan bagi perempuan dan menderhakai suami. Dia yo badi baloh sama-sama tino dia, yo badi baloh. Oh, hak ni tunjuk pasu bunga. Yo beli, bukan pasu bunga, yo beli ni. Taki air. Besar pada pasu bunga lagi. Nyoi isi pohonnya, besar lagi. Nak baloh nah. Kadang-kadang orang tino lagu tu ya. Tu ya perbincangan dia. Benda berkaitan dengan nafsu. Tak ada bahas bak tanya bak hukum pekoh ko. Lagu mana pok kita nak ngati sejuta. Tak ada pok dia. Lagu mana kita nak dunia sama mata-mata. Jarang lagu tu. Soalan yang pertama. Ustaz minta petua hari apa kau sesuai datang ke rumah orang bagi suatu hajat seperti pergi merisik, meminai dan sebagainya. Hak tu kena tengok hari lah. Ambo betul ingat dah kena tengok buku dia ada rojok ke dia lah. Nah. Kerana apa pilih hari? Kerana setiap hari ni ada manusia ni ikut tabiat dia. Kalau musim panas manusia jadi serabut, jangan pergi minta ngorang jadi serabut, orang tengok serabut payah. Cari musim molek gapo dia. Kerana suasana alam mempengaruhi manusia, kita sebut dah. Hamba tak ingat dah nak meminai tu gapo dia. Nak minta tik, nak bagi adik hormat saya. Selalu bila saya suruh dia orang solat, selalu dia orang jawab balik. Kadang-kadang dia rasa nak naik tangan tapi boleh sabar lagi minta pendapat ustaz. Bapa jadi lagu ni kita kena beki daripada asal lagi. Orang panggil umbi dia tu gapo dia masalah. Suasana dalam keluarga kita tu lagu mana? Kalau keluarga kita dok biasa semaya, mak ayah dok biasa semaya, dok biasa tegur bab semaya, benda tu jadi biasa. Tapi keluarga tak ajar semaya, tak pernah cara bab semaya, tiba-tiba mari nak ajar semaya jemaah tidak kau ngepek dia orang. Maka kena wi pelajaran dulu nah. Lepas tu kita kena tunjuk kita tu semaya, jangan kita suruh saja. Hak moleknya jangan suruh kita apa sejadah semaya depan dia. Biar dia tengok semacam semaya. Akhir sekali, sikit-sikit lama-lama dia akan terpengaruh. Nah. Ustaz, salah kau kita memilih dalam berkahwin. Kita mesti mahu isteri yang faham agama. Jodoh kau. Jodoh kau pilih hak faham agama kau, hak Korea kita pilih ni. Nama? Jodoh kau ayat ni nah. Pilih hak faham agama. Kalau muka supaya nyepak nak. Kau pakai purdah muka macam orang jual wari ya. Nak? Hak tu kata nak milih-milih ni milih muka biasanya. Nak agama juga tapi agama pun ya pehel-pehel lah. Nak tidur pun letak surat khabar di muka takut ngegadok lah. Jadi tak salah hak kita untuk memilih dalam berkahwin tetapi pilih hak agama tu lebih molek. Ustaz mau ijazah doa untuk tasbih. Doa untuk tasbih. Mohon ijazah doa untuk tasbih. Nak baca di tasbih kau kawan mana? Mari sini bawa beluk, bawa gapo dia, kita kecek kira lah. Tak boleh wi ijazah, hamba tak boleh wi ijazah umum dia benda-benda lagu ni ada benda-benda hamba tak boleh nak wi ijazah. Sama ada hamba tidak dibenarkan beri ataupun hamba tengok benda ni tak sesuai. Sama ada orang yang bertanya ni lagu mana pun tak tahu. Macam-macam. Jadi hamba tak boleh nak beri koksi-koksi. Lebih-lebih lagi ada orang hok banyak gapo dah react video hamba. Kena kok Wahabi kak. Jahannam habis. Kita takut punuh dia ya. Hamba tak punuh dah. Dia punuhnya dok kata kok orang dok fitnah kok orang akhir sekali habis amalan dia nyanyolah. Jadi kalau boleh kita buat benda-benda jangan biar orang duduk jadi sakit hati dengan kita nah. Wahabi memang dah kata gua dah. Jadi mari di pondok lah. Mari pondok. Sebagai kewajipan dalam menuntut ilmu fardu ain, apa perkara yang hanya wajib untuk kita belajar tentang akidah? Belajar bab akidah ni kalau hak fardu ain kenal Tuhan, tahu Tuhan ciri-ciri sifat-sifat dia okey dah tu, tak ada masalah tu. Ustaz minta doa supaya jadi kuat dan bersabar dengan isteri. Pertama baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca doa tu semacam. Lepas tu nak masuk dalam rumah baca qul Allah 3 kali, ayat kursi sekali.
Dengan niat Allah Ta'ala beri kebahagiaan dalam rumah kita, limpah ke rezeki, beri ke ketenangan kepada bini kita. Lagu tu. Lepas tu banyak ke ingat jasa isteri kita. Misalnya isteri kita ngepek kita pun tengok muka dia. Weh, bini aku ni berkali dia tekan dengan aku kali. Berkali anak kita ramai telajuk kali. Dia jadi raksasa ni sebab anak kita kali. Kalau dia tak makan KFC kali. Kena mikir lagu tu. Dia ngepek ikut dia, kita duk mikir. Kita tengok kebaikan dia. Masa aku sakit dia duk cara kat aku. Orang lain duk mari ziarah sebentar ya. Duk buah-buah, lepas tu dia duk cara kat aku. Kena ingat kebaikan dia. InsyaAllah kita akan lupa hak tak molek dia. Jadi kita boleh sabarlah. Lepas tu jangan tengok benda kecil buat besar. Misalnya dia ngepek hari ni. Lepas berapa ratus hari dah dia tak ngepek kita. Hari ni sehari aja ngepeknya. Jadi kita tengok dalam setahun, hamba tengok 7 hari aja ngepek. Nak selok dah hamba rasa tapi 360 hari, 350 hari tak ngepek. Banyak molek lagi dia. Ya kena lagu tu lah. Sayyidina Umar kena ngepek kat bini dia sabar. Ya orang tanya bapa mu Umar. Kalau luar bukan main, balik sana ayah ndak, iblis nya sepak lagi. Tu Sayyidina Umar. Tapi apabila bini dia ngepek senyap, dia kata bila lagi kita nak boleh pahala sabar dengan dia. So, kedua, kita kena ingatlah. Dia duduk cara rumah kita, duduk nyapuh, duduk gapo, anak-anak kita semua dia cara belaka. Ingat hal tu juga. Biarlah upah dia tekan kita yang ngepek kita tak apa. Pas kita pergi ngepek kat siapa-siapa dia pula, tak apalah. Nampak tu kita lepas pula orang lain. Adakah dak kitab nama Risalah Tauhid, siapakah pengarangnya? Adakah boleh digunakan? Tolong beri penjelasan tu aku. Risalah Tauhid ni tak silap ambonya. Risalah Tauhid ni karangan ada 2 orang, ya pengarang 2. Johor punya nama. Ada ustaz dari Johor lah. Ya Johor lah, seorang orang Johor pengarang dia. Tak ada masalah, boleh digunakan. Hamba pernah mengajar kitab Risalah Tauhid. Kalau hak tu lah. Kalau maksud hak tu lah. Kau ada Risalah Tauhid mana? Hamba ingat rasa kitab Risalah Tauhid hak tu dah. Pengarang dia 2 orang, Haji Abdul Ghani ke apa dia tahu nama 2 orang . Macam mana nak taubat kalau pernah buat zalim pada orang minta maaf tapi dia tak terima, adakah dosa dia itu tak ditolak juga kalau dia rasa bersalah sungguh? Pas lagu mana? Gini, kita kalau buat nyanyi ke orang kita bersalah 2. Pertama, kita bersalah dengan Tuhan sebab Tuhan larang kita buat nyanyi ke orang. Itu dosa dengan Tuhan, tentu dah. Kedua, kita salah dengan orang. Maka kita minta maaf dengan Tuhan, hamba minta maaf ya Allah tak dengar katamu lari dah jangan buat khianat kepada orang. So minta maaf. Kedua minta maaf dengan manusia. Lekat dengan kata mana? Akhirat kecek kiralah dengan dia je. Mohon petua untuk hilangkan penyakit sopok. Hamba tak tahu penyakit sopok ni apa dia. Tak tahu petua dia nak hilangkan penyakit sopok. Payah juga hilang penyakit sopok ni. Boleh kodok kita gabung sekali ijazah. Amalan contoh 1 ijazah tak diberitahu. Perlu baca berapa kali? 1 ijazah baca ikut boleh, tak ada masalah apa. Maya qada wajib tertib, boleh ustaz terangkan tertib. Tertib ni maksud dia sembahyang hak paling dulu kita tak sembahyang. Contohnya kita 15 tahun lepas kita tinggal sembahyang zuhur, maka kena sembahyang zuhur mula-mula. 14 tahun lepas sembahyang subuh, kena sembahyang subuh lepas tu. 13 tahun lepas maya Isya, maya Isya. 10 tahun lepas maya Maghrib. Kita susun lagu tu. Hak paling lama sekali tu maksud tertib, hak paling lama sekali kita tinggal hak tu dulu. Tu maksud dia. Bukan kata tertib ni zuhur, asar, Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar, bukan gitu maksud dia. Membaca Al-Quran sebelum subuh. Gapo dia ni khabar-khabar membaca Quran sebelum subuh. Kelebihan dia sangat banyak kelebihan. Baca Al-Quran sebelum. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Baca Al-Quran di waktu subuh disaksikan oleh malaikat. Adakah kita perlu baca dengan membuka Al-Quran atau memadai membaca mana-mana surah tanpa membuka Al-Quran? Adakah kita perlu baca dengan membuka Al-Quran? Membaca Al-Quran sebelum subuh tu. Baca di Al-Quran pun boleh, baca tak baca Quran pun boleh, tak ada masalah. Baca mulut pun boleh, baca di mushaf pun tak apa. Tak ada masalah. Bacalah ayat-ayat gapo dia pun
Lebih-lebih lagi ada riwayat kata baca ketika sembahyang subuh. Kita mai subuh ataupun sunat subuh kita baca hak tu, ikutlah baca tengok kitab, baca di surat kau, ikut boleh belaka. Kenapa orang cakap ilmu kebatinan itu batil, sesat dan akan ising kalau belajar? Ilmu batin ni tak tahulah ilmu batin kalau ada jin sesatlah. Jadi ising lah, ising ni jadi pening kepala lah belajar. Lagu tu lah. Maknanya kalau sesat sungguh lah. Kalau ada jin, ada apa dia peminta ngaji sembah jin. Oh, sesat lah gitu. Apa beza kupu hakikat, kupu nikmat? Kupu hakikat ni kafir dengan Allah Ta'ala, kekal masuk neraka. Kupu nikmat ini lupa akan nikmat Allah Ta'ala, kita guna nikmat dia bukan kepada yang Tuhan suruh. Macam mata kita tak guna kepada kebaikan, tangan tak guna kepada kebaikan. Hak ni hukum dia jadi fasik saja. Fasik dan tidak kekal dalam neraka. Ustaz, saya belajar pondok boleh kau pakai serbai banyak lapis, ikutlah. Nak pakai apa? Nak pakai bokor ke atas kepala, ikutlah. Boleh berlaku. Cuma gini, kita sebagai pelajar jangan pakai lebih daripada tok guru kita. Kalau kita duk pondok, kalau tok guru kita pakai serbai buruk, kita jangan pakai serbai hak lebih daripada tok guru kita. Dia panggil adab. Jangan nampak kita kalau pergi dalam majlis, orang siung tangan kita pada sangat tok guru kita. Tak boleh dah tu. Jadi melampau dah tu, tak ada adab panggil. Kalau tok guru kita pakai serbai nipis, kita pakai piuh ya, gitu. Tu cara dia. Nak dapat pahala semaya, tanya semaya saja pakai serbai, tanya lain buka serbai. Biar nampak beza. Tu. Dosa tak dosa tapi dari sudut adab dia. Tapi tanya tak ada orang kita duk sore ko, pakailah 10 lapis ko, macam-macam ko terpulang kepada kita. Tertidur dalam tahiyat akhir lama sekali dalam 10 minit. Batal tak semaya? Tak batal semaya kalau duduk semaya sambil tidur, semaya sambil tidur, duduk sambil duduk. Tidur sambil duduk, maka tak apa, tak batas semaya. Adakah iqra' sama hukum seperti Al-Quran, wajib berwuduk pegang Quran, wajib pegang dia tu iqra' tu ke hak baca tu, latihan tu ada iqra' 1, iqra' 2. Ya buku iqra' 1 tu ada tulis dah. Siapa iqra' berapa dia kata hak ni ada potongan ayat Al-Quran. Seyogianya kena ada ambil air semaya. Maka kalau ada potongan ayat Al-Quran Iqra' 6 kau Iqra' 5 maka wajib kena ada ismaya. Hok Iqra' alif bata tu bukan ayat Quran lagi. Maka kalau ada ayat Quran maka jadi Al-Quran mushaf. Aurat adik-beradik, aurat dengan ibu bapa, aurat adik-beradik pusat dengan lutut. Lelaki dan perempuan lagu tu sama berlaku. Aurat dengan ibu bapa pun pusat dengan lutut kena cara pakai kain. Tapi tak ada lagi hamba tengok dalam keluarga tu pakai kain plekat belaka. Duduk tengok TV ramai-ramai kakak dia pun pakai kain plekat. Tak ada lagi hamba tengok mak dia pakai kain plekat. Duk kembang gatul lagu tu. Nampak macam jatuh belaka tak munasabah lah. Sekali pun benda tu jadi naik nafsu. Tu jadi masalah. Benda tu tak panggil kategori aurat. Tetapi anggota atas ni dia jadi nafsu. Kalau jadi naik nafsu maka jadi haram. Ni nak royak, kalau kita kain tu terombok jari-jari tak jadi dosa kalau kita tengok. Kalau tak naik nafsu. Kalau naik nafsu tak boleh. Tengok kakak kita tak boleh, adik kita tak boleh, mak kita pun tak boleh naik nafsu. Lah ni banyak istilah sumber mahram. Dah, kakak dia umur 17, duk tengah segar mega lagi, kembali gantung depan adik dia. Adik dia pun umur 17, tengah nafsu, tengah kuat. Pas pakai lagu tu. Tidak kotak lah ni jadi kau penuh pula. Jadi kau setel berlaku. Jadi sekalipun tidak istilah buka aurat, tetapi benda tu sekarang menyebabkan naik nafsu secara goliknya. Kalau tak naik nafsu kali jeng dulu kali kahwin tu kali. Gitu mudah sebut. Bilakah waktu yang sesuai makmum masbuk bangun tambah rakaat selepas salat? Memberi imam beri salat 2 kali ke sekali? Salat 2 kali barulah kita bangun caca. Apakah seorang doktor wanita sengaja menyuruh pembantu laki memeriksa seorang pesakit perempuan melihat aurat sedangkan doktor tersebut mempunyai kuasa untuk mengarahkan pembantu wanita untuk memeriksa ke pesakit wanita? Ya gini, tak boleh tengok aurat dia. Ni orang jatuh ambil bahagian bidai. Allah, tak ada bidai lain kau. Kalau terpaksa ilmu tak salah belajar. Tapi apabila kita ambil bahagian sakit puan, kita akan kena urus orang tino lah. Sengeling nak kita tengok aurat perempuan kau ke mana. Kau berat lagi dia buat pameran pula. Kawan tu kat duduk, dia panggil belakang. Mari pelatih dia mari tengok. Ni nak panggil kakak kau tu ni. Tengok.
Pakak duk tengok aurat orang, jadi kau berdosa. Nah. Jadi haram pekerjaan. Ya kena retino. Kalau ada retino kena buat. Orang jatuh yang gelenyah nak pergi pedoh apanya. Nah. Kalau tak ada doktor cari misi. Meksi tu ramai-ramai pedoh apa dia? Meksi sambut tak apa, tak ada masalah apa. Apa hukum lelaki menyambut kelahiran? Sedekah ada staf wanita boleh menyambut kelahiran. Supaya tolong ayat saat ni juga. Tak ada darurat lah ni. Lebih-lebih lagi kita orang agama kena sensitif sikit lah. Kadang-kadang gosok kali bergocoh dengan doktor. Jika dah berusaha untuk qada solat wajib tapi ditakdirkan meninggal, tak sempat nak habiskan semua qada sebut, ada kira-kira berdosa, Tuhan maaf insya-Allah. Apa penting biar ada usaha daripada pihak kita, tetapi sembahyang yang tidak sempat diqada mesti dibayar video. Bayar video orang hidup, orang yang mati tu insya-Allah Tuhan terima, dia berusaha dah nak qada, tiba-tiba tak habis juga, insya-Allah Tuhan terima. Kita apa sesuai dibaca untuk orang tua 60 tahun ke atas. Kalau boleh bagi tajuk molek lagi. 60 tahun ke atas hamba tak tahu dia ni ada masalah ke apa dia. Kalau tauhid dia tak lepas, kena belajar ilmu tauhid. Kalau pekor dia tak lepas, tak tahu kitab dia sesuai, tak ada istilah umur 60 ni sesuai kitab ke apa dia. Nah, jadi atas keperluan sekarang dia ke apa dia. Tak lepas fardu ain, kena belajar ilmu fardu ain. Tak pandai baca Quran, atas dia lah. Apa hukum kita makan ambil hasil dari pokok di tanah kawasan awal? Contohnya kita ambil buah dari pokok kelapa di tanah tepi jalan raya. Adakah pokok dikira harta wakaf sekiranya ditanah oleh pihak kerajaan tempatan? Mohon penjelasan lanjut daripada pihak ustaz. Gini masalah pohon yang ditanam secara awal. Mana siapa dia lalu boleh makan, maka boleh makan, tak ada masalah apa. Pas ni buat jual pula dah. Allah berat. Ini buat jual dah pula. Makan boleh, jual lagu mana pula? Okey, kena bayar. Kena bayar ke mana? Ya, kena bayar kerajaan. Bayarlah kok siapa-siapa dia, pitih tu. Siapa dia bahagian pengurusan pokok? Misalnya ada dia bahagian cara pokok misalnya. Bayar ke dia lah. Nah, lagu tu. Untuk makan tak apa sebab dia macam wakaf umum dah, orang boleh makan belaka. Ustaz saya kena Covid bagi petua, terima kasih. Orang Covid ambil habatus sauda, minyak habatus sauda tu. Jelas. Tengok boleh 7 titik tak. Pagi-pagi. Ambil dah bunga cekeh, bubuh dalam air panas tu, ambil asap dia. Minta doa dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhan aku Covid lah, hamba kena Covid ya Allah ya Tuhan aku. Mungkin Covid ni menyebabkan aku taubat denganmu ya Allah ya Tuhan aku. Kalau tak kena Covid aku tak taubat. Aku lah ni belajar semaya taubat kerebak kena Covid. Alhamdulillah kena Covid ya Allah ya Tuhan aku. Tapi biar sialah ya Allah ya Tuhan aku. Minta gitu dengan Tuhan. Jangan dok minta dengan doktor, jangan minta dengan makhluk. Kita tahu dah berapa banyak dah doktor dah berusaha nak menyelamatkan Covid, tak boleh juga. Jadi kita minta dengan Tuhan lah. Usaha-usaha, obat-obat tapi biar ada minta dengan Tuhan. Apa hukum pakai baju mempunyai gambar benda hidup ketika solat? Apa hukum dia? Kalau benda tu mengganggu sembahyang, hukum dia makruh. Kalau mengganggu sembahyang orang lain jadi terganggu, haram hukum dia. Mengganggu orang sembahyang dengan cara gambar, perbuatan, suara, haram. Macam mana nak dobit kita, apa perlu dicatat? Gini, hok dalam kitab tak payah tulis dah. Maklumat hok dalam kitab tak payah tulis dah. Maklumat hok kawin tu sebut. Hok syarah kepada perkataan ni. Ya syarah lagu ni. Contohnya cerita, kita tulis cerita berkaitan dengan ni. Ataupun ya buat syarat. Okey, misalnya berdosa dengan syarat. Sini tak tulis, maka kita bertulis. Dengan syarat ni baru berdosa. Gitu. Hak benda hak tak ada dalam kitab baru tulis, hak ada dah tak payah tulis lah. Mohon bertua mengobati penyakit gatal, alergi, lapar garam dari dalam. Terima kasih. Ya macam-macam manusia lo ni lah. Penyakit alergi, penyakit macam-macam. Jadi lo ni penyakit modeng-modeng. Hamba pun tak tahu lagu mana, biasa orang dulu garam kunyit lah. Kunyit garam. Lapar garam panggil dia. Tubuh lapar garam, kita beri makan garam secukupnya, insya-Allah dia tak jadi lapar gitu. Tu antara cara orang dulu lah. Ataupun mandi dengan air seluk. Air seluk mandi. Hilang. Ikutlah gapo-gapo dia tu, antara cara dia. Dulu saya ambil CJ kemahiran, tapi masuk exam saya niru. Dan sekarang saya dapat kerja dengan CJ tu. Tapi masa nak dapat kerja tu saya kena interview pemilihan khusus apa hukum hasil gaji saya.
Mungkin kita interview pemilihan khusus ni, kerjaan kita bukan berdasarkan CJ saja, kemahiran kita. Maka kalau berdasarkan kita interview, kita boleh jawab berdasarkan tu, bukan berdasarkan CJ tu sangat, maka hukum dia tak ada masalah. Adakah apabila kita bermimpi berjumpa kaum kerabat Nabi adalah mimpi itu benar atau mainnya tidur saja? Kita tak tahu mainnya atau tidak mainnya. Hak penting kalau benda tu baik, puji Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, kalau benda ni baik, kekal ke bagiku. Kalau benda tak molek, jauh ke daripadaku. Adakah kira kita dimaaf, ataukah kita dikira memaafkan orang kalau masih teringat lagi perbuatan jahat? Tak lagi. Sekalipun mulut kita kata maaf, tapi hati masih tidak memaafkan orang. Apa hukum kalau solat pakai kain saja? Kain atas pusat hukum dia sah tapi makruh. Ya keadaan dia pakaian yang mana kalau kita jalan tubik luar kita malu, maka jangan buat semaya. Kerana semaya sunat kita pakai pakaian yang kita tidak malu kalau tubik luar. Kalau kita pakai baju, pakai kain, pakai piyah, tak malu dah saya tubik luar. Okey, maka tak makruh. Tapi kalau malu, makruh hukum dia. Bagaimana hendak membuat kejahatan telah lama ada dalam diri, seakhir-akhir sudah sebati dengan diri kita. Minta dengan Tuhan supaya cabut perasaan jahat tu. Minta doa, ya Allah ya Tuhanku, jauh ke aku dengan kejahatan aku sebagaimana jauhnya timur dengan barat. Pisah ke aku seperti kanan dengan kiri, seperti syurga dengan neraka. Pisah ke antara sifat jahat aku dengan diriku. Minta doa lagu tu. Nak tanya berapakah solat sunat yang boleh digabung dengan solat qadha? Solat sunat ni ada 10. Semaya sunat ghairah maksudah, semaya hajat, semaya istigharah, semaya taubat adalah 2 3. Semaya syukur, semaya musafir, semaya ihram, semaya tahiyatul masjid. Ada beberapa semaya boleh gabung dengan semaya lain. Apa hukum kata perkara yang haram halalkanlah? Apa hukum kata perkara yang haram halalkanlah? Doa duha ke apa? Yang haram halalkanlah. Ada gitu? Kau ada gitu? Kalau maksud perkara haram yang halalkanlah tu dalam doa duha tu bukan maksud kita menghalalkan benda haram. Makna dia Tuhan bersihkan supaya harta tu jadi bersih. Kalau ada hak haram buang daripada kita, tukar dengan hak bersih. Tu maksud dia, bukan halalkan benda haram. Tak tahulah. Kalau kata yang haram halalkanlah, tak tahulah. Lah ni musim Covid. Saya nak naik rumah baru, tak boleh. Lah nak panggil ustaz-ustaz musim lah ni. Jadi apakah nak buat naik rumah baru? Pertama naik rumah baru wisalah. Naik rumah ketuk pintu. Katok pintu. Gum. 3 kali. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Buka pintu. Masuk dalam rumah, tengah-tengah rumah bel. Allah bel sekuat-kuat mungkin. Lepas pada bel, tengok pintu rumah kita. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, kita paling. La ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Mutaligat 360 darjah. Pop siapa pintu mula. Lagu tu. Baca surah Al-Baqarah 3 hari berturut-turut. Baca selawat, baca qul Allah, baca ayat kursi. Baca doa-doa gapo dia, ambil air, baca Yasin, baca gapo, sembuh-sembuh di rumah, minta segala benda-benda tak comel keluar daripada rumah ni, isi ke keberkatan, kebahagiaan, ketenangan, rezeki yang melimpah ruah. Ni lagu tu. Saya nak tanya hukum terhirup bau asap masuk ke daripada daging babi sebab kekadai saya rida penghantaran makanan, ambil makanan daripada restoran non halal. Bau makanan Maggi babi misalnya. Bau sedap weh. Dia tak bunyi dah babi-babi. Maggi babi dengan Maggi ayam lebih kurang ya bau dia. Apa hukum terbau? Nak kata lagu mana payah nak kawal payah. Tapi ulama kata kalau benda yang dimasuk oleh api jangan nampak kesel di tubuh kita. Jadi najis tu kalau dia nampak macam wak Maggi dia tu jadi basuh. Tu najis. Kalau tak basuh tak apa dimaafkan, tak ada jadi masalah. Lelaki pakai seluar labuh melebihi buku lali berdosa kodok makruh. Apa hukum kita menjatuhkan siku sampai ke atas masa sujud akhir? Apa hukum dia? Hukum dia makruh, Nabi larang. Ya moleknya kena akak. Kalau lengah kita letak atas lutut kita, tukar gitu. Kerana wallahu a'lam
Al-Fatihah.